kambing tak ada darah tinggi, kambing darahnya normal, kita je naik turun. Tu dia. Tu bab sunnah Nabi, bab makan tuan-tuan. Jadi ikutlah sunnah Nabi. Saya nak balik tuan-tuan. Cuma makan memang kena jaga ya. Memang kena jaga. Nabi dah cakap, kami adalah satu kaum yang tak makan hingga mana kita belum lapar, dan akan berhenti sehingga mana kita sehingga ke penyentuh sunnah. Memang kena jaga makanan. Elok kena jaga. Tuan-tuan, malam-malam pun kena jaga. Di antara makanan yang kena elak-elakkan ni, tuan-tuan bukan tak tahu ya. Di antaranya banyaklah. Termasuklah kalau minuman bergas tu tinggallah tuan-tuan. Coca-Cola dek-dek, jangan minum-minum Coca-Cola. Kalau boleh janganlah minum. Coca-Cola ni bahaya. Kita tengok dia buat testimoni Coca-Cola. Tuan-tuan kalau nak bersihkan yang karat, rem karat ke magat karat, tak payah pakai autosol. Tuang aja Coca-Cola tu, lepas tu digosok-gosok, kilat dia punya tayar tu, remnya boleh kilat. Hebat Coca-Cola. Kalau amal selalu tu yang cepat boleh kena diabetes atau kencing manis. Bahaya. Makanan kena ikut sunnah Nabi macam mana Nabi Nabi makan kena ya. Kalau tuan-tuan nak kena tahu kena tak kena diabetes, bukan payah sangat pun. Tak payah pergi klinik pun tuan-tuan boleh tahu. Kan? Kalau buang air tak payah giros, tunggu je. Kalau semua tak datang, maknanya kita okey. Tapi kalau buang air tak segiros, kemudian tak lama semua dah mula datang, itu tanda-tanda awal dah kena. Kalau agak confirm memang kena, dah buang air tak lama semut lagi banyak, itu memang confirm kena. Yang paling bahaya, confirm kena, paling bahaya belum buang air semut dah tunggu. Itu yang paling bahaya. Dia tuan-tuan kena jaga sungguh. Tuan-tuan ya, muslimin muslimah. Bab makan ikutlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan sikit. Tadi saya tadi sebut tahajud, baca Quran, sedekah. Sebab Imam Syafi'i Al-Bahaqi kata, kalau kamu nak besok di hadapan Allah kamu meniti siratul mustaqim dengan pantas kilat, laju banyakkan bersedekah, zakat bagi selesai. Ini tuan-tuan ya, sedekah walaupun sedikit tak apa ya, sebab Nabi kata tasaddaqu walau bitamratin, bersedekahlah kamu walau hanya sebiji kurma. Masya Allah. Baik, saya tinggalkan. Okey, yang keempat sunnah Nabi ni, duduk dalam majlis zikir atau majlis ilmu juga satu sunnah Nabi yang besar yang kita kena biasakan. Ya tuan-tuan, duduk majlis ilmu. Tak kiralah maulid Rasul ke, tak maulid Rasul ke, duduk majlis ilmu. Jadi seru saya pada diri saya dan tuan-tuan, mana masjid surau, kalau ada majlis ilmu, diri kita, isteri, anak bawa duduk dalam majlis ilmu, dengar, mudah-mudahan ada nasihat. Kena tuan-tuan, sebab ini sunnah Nabi yang besar, termasuklah dalam soal zikir. Ya, ini majlis ilmu tuan-tuan. Ya, dan termasuklah satu lagi, iaitu sentiasa kita berwudu di antara sunnah-sunnah Nabi. Tuan-tuan, saya tinggal zikir tadi, kata Imam Syafi'i Al-Bahaqi, yang kelima, kalau kamu nak duduk bawah arasy Allah Ta'ala, yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ada lelaki duduk bawah arasy, tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu. Cuma malam ni alhamdulillah ramai, dan pasal kita pemaud Rasul, sebab tu kita terajak sikit. Kalau tak ada, saya kalau kuliah maghrib tak lama. Kuliah maghrib kata Isyak 8.45, saya lajak 10 minit saya berhenti. Sebab orang yang biasa datang majlis ilmu saya tak ada masalah. Tetapi kalau yang jarang-jarang datang majlis ilmu, kena lama-lama dia stres, dia resah gelisah. Tapi macam tuan-tuan saya kata, tuan-tuan tak ada masalah, saya berhenti. Memang orang yang tak bermasalah. Kan? Kalau besok malam ada sambutan maulid Rasul lagi, pagi berceramah pun saya gaya ramainya macam ni, lagi ramai Selangor gaya. Dan orang yang datang pun wajah-wajah ni juga orang Kuala Selangor. Saya yakin insya-Allah. Ya, kedudukannya silap gaya samanya. Yang sini duduk situ, yang sana duduk sana, ustaz duduk sana, tuan duduk sana, tiang dia. Ini sama. Tak apa. Sebab kalau kita nak duduk bawah arasy, duduklah dalam majlis ilmu tuan-tuan. Di antara sunnah-sunnah Nabi, dan sentiasalah berwudu. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita sentiasa kekal berwudu, itu yang Nabi kenal kita. Tuan-tuan pun tahu hadisnya, Nabi pernah ditanya sahabat,
Dia kata, ya Rasulullah, kamu kenalkan dengan sahabatmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata apa? Aku kenal. Ya, dia kata aku kenal. Dia kata kemudian Nabi buat perumpamaan. Kata, kalaulah ada seorang lelaki yang mempunyai seekor kuda, yang ekornya berwarna putih, kuda itu bercampur dengan kuda-kuda yang hitam, takkan dia tak kenal dengan kudanya? Nabi buat perumpamaan. Maksudnya Nabi kata, umatku besok akan datang di hari kiamat di padang mahsyar, bertemu dengan aku kenal, bila mana wajahnya berseri-seri, kesan dia menjaga wudunya. Jadi tuan-tuan, kalau boleh daripada pagi kita sentiasa berwuduk sampai ke petang. Kalau dapat lagi cantik, daripada pagi sampai tengah hari sampai petang, cuba jangan batalkan wuduk tuan-tuan. Batal wuduk salah satunya dengan buang air besar, kentut. Kalau boleh kentut, tahan kentut. Kau kenapa tu? Jangan batal wuduk, aku tahan kentut. Kembung nanti. Tahan kat situ, keluar kat luar. Wah, tak batal pasal keluar daripada atas katanya. Muhammad. Tu. Ayolah, kalau boleh tahan. Itu ya. Jangan pula nanti malam ni pasal nak jaga wudu sangat ya. Ustaz Zuraimi ya, nak jaga wudu sangat, dah ambil wudu, ustaz kata nak tidur kena wudu sunnah Nabi. Ya dah tidur ambil wudu, diam aja. Bini nak pegang, jangan, aku ada wudu. Haram. Gaduh malam tu. Besok datang jumpa aku. Ni ngamal sunnah tapi tak faham. Dia tak boleh gitu. Ya, nak tidur mulakan dengan berwudu. Bila bini dah mula pegang usik-usik, tak apalah. Usik-usik pun kira sunnah. Ni tak sempat masuk ni bab keluarga ni. Baru 2, dia ada 3. Tak tahulah. Kita sambunglah Ramadan tahun depan. Ya, insya-Allah ya. Tak apa. Tu sunnah-sunnah Nabi bagi selesai tuan-tuan. Sunat yang sunat tetapi amat dituntut. Tetapi sunat yang sunat, kalau nak buat tak buat lagi bagus, buatlah tuan-tuan. Macam mana hubungan kita dengan masyarakat, salamnya jangan lupa, apa senyumnya jangan lupa. Sunat yang sunat lah, kan sunat Nabi ni banyak, terlalu banyak tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan, sikit-sikit tuan-tuan, buatlah tuan-tuan. Kalau dalam rumah tangga, saya masuk sikit tuan-tuan muslimin muslimat, qudwah yang terbaik memang Rasulullah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi contoh terbaik dalam rumah tangga. Nabi tak pernah tengking bini. Nabi punya sayang ke isteri, tanggungjawab selesai. Panggil isteri pun manja sayang. Hebat. Jadi tuan-tuan, yang panggil bini kasar malam ni tolong lembut. Jangan panggil, woi pekak. Saya dah tak mau dengar lagi dah. Kalau boleh Nabi panggil isteri dia, kita ikut cara. Ya Aisyah, ya Humairah, ikut. Isteri kita namanya Supina, ya Supina. Kakangnya kenapa pergi mumet apa? Tak faham sunnah. Panggil, wahai Supina. Jawab, Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah. Jadi kita panggil suami kita dengan yang lembut. Ya abang, ada apa? Jawab baik-baik. Ya, saya tak mau dengar lagi yang panggil oi pekak, tak mau. Panggil yang mesra, yang manja, itu sunnah. Tuan-tuan nak panggil isteri apa? Panggillah sayang boleh, ayang boleh, anja boleh. Ada yang baru ni kita nikahkan nak panggil isteri apa? Oh, saya nak panggil isteri saya baby, geli aku. Baby katanya. Aku tengok bininya pun boleh tahan beratnya tu, baby. Oh ya baby, ya abang boboy. Allah, imam dipanggil boboy ke? Bilal dengar stres. Panggil. Elok tu, memanjakan. Ya sayang, isteri dengar senyum. Ya abang, suami dengar senyum. Sunnah Syekh. Baru cantik yang lain. Tu dia. Saya muslimin muslimat, saya dapat satu WhatsApp tau. Selalu saya sebut. Nak Ustaz Zuraimi, nama isteri di handphone. Ini pun tunjuk kita sayang tak sayang. Cuba cek. Tulis isteri apa kat handphone? Saya ada orang tanya, Ustaz tulis apa? Saya isteri saya sampai sekarang, saya tulis sayangku sampai sekarang. Saya tak ubah lagi. Ya kan? Tapi saya dapat, dia kata nama isteri di handphone mengikut usia perkahwinan. Dia kata kalau baru kahwin, dia akan tulis isteri dia my lovely wife. Waduh. Bunyi telefon gini. Siapa tu?
Tengoklah, my lovely one, baru kahwin, isteri kesayanganku. Bila dah setahun kahwin, dia tukar, dia tulis isterinya my wife aja, ataupun mami sebab dah ada anak. Nah, tu dia. 5 tahun kahwin dia tukar, dia tulis isterinya apa kat handphone dia? Bilik gerakan. Bilik gerakan. Teng 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 teng. Siapa ni? Bilik gerakan. Siapa tu? Bini aku lah. Oh. Memang macam itu kan. Cakapnya pun ada dah mula macam itu. Hello bang, kat mana? Kat mana? On the way, on the way, on the way, on the way. Bilik gerakan lah tu. Siapa tajam macam itu? Yang dengar pun sakit hati, yang jawab pun panas hati. Kan? Cuba kalau 5 tahun pun, waalaikumsalam sayang, seronok. Ini, hello bang, kat mana? Kat mana? On the way, on the way, on the way. Mana? Jabatan Kuala Selangor, jabatan. Ada ni tuan-tuan. Baru 5 tahun. 10 tahun ibu berjabat. Oi, siapa call? HQ. Siapa? Bini aku lah. Bang, kat mana? Office ke? Office ke? Ibu berjabat. 15 tahun Bukit Aman. Pasal dah mula perang, baling-baling pinggan. 20 tahun wrong number. Mana kita tuan-tuan? Dia bukan tuan-tuan lah. Tapi jangan sampai jadi macam itu. Kalau isteri kita tengok, ai bang tulis nama aku wrong number ke? Dengar pun sakit hati. Kan? Cuba kalau walaupun 15 tahun 20 tahun panggilannya manja, tanda kasih sayang, baru suami rasa suami isteri seronok. Jadi seharian tidur dengan isteri sunnah. Ada juga saya pernah kuliah satu tempat, saya cadangkan tidur dengan isteri. Lepas tu kalau ustaz dah dekat 10 tahun tak tidur dengan isteri, tidur dengan siapa? Cucu. La ilaha illallah. Nabi walaupun ada cucu, Nabi tidur dengan isteri. Itu yang atuknya stres. Neneknya kepit cucu je, batuknya tak dikepit, stres tu, tidur kat luar tu, bawa kipas. Malam sejuk, dia kena asma, meninggal. Macam mana tuan-tuan? Malam ni balik bincang lah. Tak pernah tidur sama, ya tidur sama. Bincang dulu. Jangan terus-terus mai lebu bilik turu koraku ke mengi. Oh bapak usaha kono, dia aku. Jangan terkejut dia. Bincang, tidur sama. Pelan-pelan cuba bincang balik sunnah. Dah kalau terjaga pukul 4 pagi sempat qiyam. Ayang ni nak kalau nak sembahyang ni 4 pagi pun sempat lagi. Kejut sunnah. Ya, tidur sama, makan sama sunnah. Tuan-tuan yang dah makan sama dengan anak isteri, bagus, teruskan usaha tu, cukup bagus. Tapi mau istiqamah, cari peluang. Ya, kaum ibu, saya nasihatkan ikutlah macam mana isteri-isteri Nabi melayan suami. Kita tak mau dengar lagi suami balik ke rumah yang dahagalah yang paip kat dapur bang, saya tak mau dengar lagi dah. Jangan macam itu. Maknanya kalau kita dah makan, suami makan, kita duduk dan temankanlah. Itu suatu sunnah. Sebab Nabi bila makan, isteri duduk temankan dia. Sampai diajar bagaimana kita duduk bersama dengan isteri, dengan suami. Kaum ibu ramai yang tak tahu bila suami makan, sepatutnya kaum ibu duduk belah mana, tak tahu. Cuba kalau dia baca kitab sejarah, dia akan tengok Khadijah duduk belah mana, Aisyah duduk belah mana. Itu satu sunnah melayan suami. Boleh kau ibu ya? Tahu duduk belah mana bila suami makan? Kan tak tahu, pasal tu kena datang kuliah. Punya senang, duduk belah mana pun tak tahu. Jawapannya duduklah belah mana tak kira. Ustaz, aku duduk mana? Kiri, kanan, depan, belakang, tak kira lah. Itu dah pening kepala dia tu. Sunnah. Tidur sama sunnah, makan sama sunnah, gurau sama sunnah, berjalan bersama suami isteri sunnah. Itu yang kita nak hidupkan. Contoh terbaik. Hatta kalau Nabi ada kesilapan dengan isteri, yang kisah masyhur yang Nabi balik lewat tidur di luar, Aisyah kata, ya Rasulullah saya minta maaf, salah saya. Tak salah saya. Tak salah saya Rasulullah, salah saya. Salah saya. Yelah salah engkau lah. Kalau tak, ya salahku, salah engkau, salah engkau, salahku, salah engkau, salahku. Tak selesai. Jadi maknanya kalau kita ada salah, minta maaf. Ini adab. Kalau dalam kaunseling, dalam kes rujuk, saya akan sebut biasanya. Saya kata lepas ni jangan balik bergaduh lagi, kita tak mau. Kalau malam petang bergaduh, malam sebelum tidur, mesti mau keluar mulut minta maaf. Sunnah Nabi.
Spontan aja. Saya tak nak tuan-tuan, puan-puan di antara klien kita bila kejut isteri dah tak ada pagi meninggal dunia, menyesal sampai sekarang. Saya tak mau. Saya tak mau kaum ibu jadi kes macam satu kes. Saya pernah cerita, saya tak tahu, akan datang saya detailkan. Akhirnya kejut suami pun sama juga. Cukup masa suami meninggal sampai sekarang, bila ingat suami menangis stres, anak-anak pun stres pasal tak pernah minta maaf dengan suami. Kita tak mau macam itu. Sebab itu kalau kita ada salah, tak kira suami isteri, sebelum tidur spontan aja. Jangan tidur suami isteri ada dosa, kita tak mau. Kalau petang bergaduh malam sebelum tidur, pandang suami sekejap, cakap baik-baik. Bang, saya minta maaf petang tadi saya terkasar. Yel, abang pun salah. Selesai. Cukup cantik. Baru tidurnya aman. Nah, spontan je kaum ibu ya. Jangan klasik sangat, nanti suaminya takut. Kalau pandang suami, abang, saya minta maaf dengan abang. Ampunkan dosa saya, ampunkan dosa saya. Engkau kenapa malam ni lagi stres? Lakinya nangis pula. Nampak? Itu contohnya. Itu contoh muslimin muslimat yang kita nak tunjuk kita sayang cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang sama bab pendidikan anak, saya minta maaf saya tak sempat sebut malam ini. Tapi dalam bab didik anak, tuan-tuan muslim muslimat, kesimpulannya yang diajar oleh Nabi salah satunya apa dia? Didiklah anak kamu pertama, cintakan Allah, cintakan Rasul, dan cintakan ahli keluarga Rasul, dan cintakanlah dengan Al-Quran. Itu di antara asasnya. Akhir sekali muslimin muslimat, saya nak mendarat dah ya. Sebab saya nampak dah ada yang lubang dah, kopek ni kapek ni kopek lah. Yang terakhir muslimin muslimat, saya skip teruslah. Dia 1, 2, 3, 4, 5 yang tak sempat semua akan datang insya-Allah. Yang terakhir muslimin muslimat, dalam kita menzahir yang kita sayang cinta pada Nabi, mudah-mudahan kita ikhlas. Sebab kita pun tahu manusia mati dalam kubur, ada mengatakan ada 7 wajah dia. Bila berada di padang mahsyar, berjalan ke padang mahsyar, kita tahu ada 12 barisan di sana. Dan kita harap kita barisan yang ke-12 yang terbaik mudah-mudahan. Tetapi muslimin muslimat, bila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis, ana ala haudi antaziru man yaridu alai fayukhadhu binasi min duni fa aqulu ummati fayaqulu la tadri ma sya'ala qahfara aw kama qala. Nabi kata besok di padang mahsyar aku akan duduk di telaga Kausar. Saya baca dalam kitab telaga Kausar bukan kecil, telaganya besar. Telaganya besar yang Allah kurniakan kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dia katakan Nabi berada di situ. Dan Nabi kata, aku berada di telagaku dan aku menanti manusia datang bertemu dengan aku. Dan aku melihat ada manusia hampir kepada aku, mereka telah ditegah oleh para malaikat untuk bertemu dengan aku. Fa'aqulu ummati, aku berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sedangkan mereka adalah umat aku, kenapa engkau halang mereka? Fayaqul, malaikat berkata kepada Nabi, betul umatmu wahai Muhammad, tetapi selepas kamu wafat mereka telah meninggalkan ajaran-ajaranmu. Ini yang paling bahaya tuan-tuan. Saya pun tak sempat nak detailkan, saya sambung. Cuma nak bagi tahu di hadapan Nabi SAW, kena ingat ketika itulah Nabi dah sebut semua Nabi ada doa yang mustajab, yang dikurniakan Allah, yang dah maknanya dikonfirm, ditunaikan. Nabi-Nabi terdahulu semua dah pakai, kecuali aku. Aku tak pakai lagi sebab aku minta dengan Allah, aku nak bagi umat aku syafaat besok di hadapan Allah Ta'ala pada masa Nabi. Allah perkenalkan doa dan hajat Nabi. Tuan-tuan jangan lupa, masa tu kita jangan lupa yang saya bacalah, ada 8 golongan yang akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak. Kita faham, kita ngaji, kita amal, kita nak kita besok ujungnya sayang cinta Nabi, Nabi kenal kita, kita dapat syafaat Nabi. Sebab nak masuk syurga ni tuan-tuan, mesti ada syafaat Nabi. Kena ada syafaat Nabi tuan-tuan, kalau tak susah nak masuk syurga. Jadi masa tu tuan-tuan, kita di hadapan Allah Ta'ala, ada manusia yang akhirnya bila ditimbang, jangan kata yang sengit dia punya ringan dia punya pahalanya. Itu panjang tu. Tapi saya nak bagi tahu, ada kita di hadapan Allah besok, kita punya timbangan tu dosa pahala dah sama dah.
Dah sama dah, dosa pahala sama. Memang syurga tak masuk, neraka tak masuk. Duduk atas satu tembok yang tinggi, Ashabul A'raf. Disebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ada adik penapal kisah itu. Walaupun dibahas oleh Hamka dalam kitab Tafsir Azhar. Saya baca kat situ, bab tu panjang. Cuma Ashabul A'raf. Cuma kata kat situ, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Duduklah kat situ. Tapi masa tu tuan-tuan, kita tetap mengharapkan syafaat Nabi. Kita pun pandang Nabi, Nabi pandang. Itu yang kita mudah-mudahan Nabi kenal kita. Kita duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, biar Nabi kenal kita. Lagi tuan-tuan nak bagi tahu, ni dah satu lagi tuan-tuan, untung duduk majlis ilmu kenal dengan orang-orang alim ni, kelebihannya satu, Nabi pun akan kenal, Nabi bagi syafaat. Sebab Nabi dah sebut dalam kisahnya, besok ada orang alim yang depan Allah Ta'ala, depan Nabi, dia confirm masuk syurga. Contohlah, imam confirm masuk syurga. Tapi kerana dia orang yang alim, orang yang baik, Nabi boleh bagi syafaat lagi. Ya Allah, aku nak syafaat dia ni, kalau boleh dia masuk syurga, dan tolong boleh bawa orang-orang masuk syurga tanpa dihisap. Allah izinkan. Jadi imam masuk syurga, dia boleh bawa 70 orang. Dia sebab kerana dia alim, dia akan bawa 70 orang masuk ke dalam syurga, tuan-tuan. Jadi masa tu takkan kita tak nak ngending dengan imam. Takkan tak kenal mam. Kawan ni dulu sama masjid mam Kuala Selangor. Tolong. Ngending dia. Jadi dia akan bawa, tuan-tuan, mudah-mudahan. Itu yang kita nak, mudah-mudahan insya-Allah. Sebab tu duduk majlis ilmu, kita akan masuk syurga. Ni mudah semua masuk syurga. Cuma darjat beza sikit lah. Mungkin yang ni depan ni masuk syurga cepat sikit lagi, masuk syurga cepat sikit lagi ya. Bila dah masuk syurga dah relax, baru kawan-kawan masuk. Mat, kau baru masuk syurga Mat? Haji dah masuk dulu. Dah, saya dah masuk syurga dah. Awal dah relax dengan bidadari semua. Ya ke, alhamdulillah. Kau baru masuk ke Mat? Kenapa kau masuk lambat? Tak tahulah. Aku dulu kuliah aku duduk belakang, tu yang aku lambat masuk. Aduh, terasa aku yang kat belakang ni bisa bengkak hati kata malam ni. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat. Tak apa, yang penting nak duduk majlis. Jadi saya ringkas, dapat syafaat Nabi, mudah-mudahan Nabi syafaat kita akan masuk line, berbaris menunggu di hadapan syurga Allah Ta'ala. Tunggu Nabi buka pintu syurga, Nabi masuk. Sebab Nabi orang yang akan masuk dahulu syurga, barulah kita akan masuk, tuan-tuan. Jadi masa tu tuan-tuan, apa lagi yang kita nak, apa yang kita inginkan lagi tuan-tuan. Masa tu tuan, mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan di antara mudah-mudahan yang kita dapat daripada hasil kita duduk majlis ilmu, hidup sunnah Nabi, adakan majlis ilmu pada malam ini, mudah-mudahan. Sebab akhirnya di sana jangan lupa Quran kata wal akhiratu khairu wa abqa, dan di akhirat sana yang lebih kekal abadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat mungkin setakat ini saja yang saya dapat sebutkan bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kali. Ada rezeki panjang umur InsyaAllah. Jadi diucapkan selamat menyambut atau Maulidur Rasul. Dan mudah-mudahan sepanjang kita berada di dalam majlis ini, kita akan menambahkan rasa cinta kasih sayang kita pada Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal dengan kita, mampu menyelamatkan kita untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga ya. Jadi terima kasih atas jemputan, tahniah di atas kehadiran. Dan akhirnya tuan-tuan, sebelum kita tutup majlis ilmu, mari kita sama-sama berselawat ke atas Nabi. Yang biasa kita berselawat, ini tanda sayang cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesungguhan dan semangat insya-Allah. Okey, bangun. Yalla qiyam ya Syekh. Selawat yang biasa ya, insya-Allah sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduri misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi sallallahu Terima kasih. Salah silap minta maaf saya. Terima kasih di atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.